Okey, kita dalam segmen Fikrah sekarang ini bercakap tentang penghayatan atau menghidupkan Ramadan. Dah masuk ke hari berpuasa hari yang ke berapa Faria? Ke-11 11 Ramadan kita. Dan kita nak bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki di talian video sekarang ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ili? Alhamdulillah, Ustazah sihat ya? Sehat, alhamdulillah. Makin bulat saya rasa. Alhamdulillah. Tak apa, yang penting bahagia. Ustazah, kita meraihkan Ramadan ini dalam suasana yang baharu, dalam norma baharu ni. Jadi sebelum ni kita dituntut ataupun dianjurkan untuk menjalankan aktiviti di bulan Ramadan segi keluarga, antaranya bertarawih, ya, ketua keluarga jadi imam dan sebagainya. Kita dah habis, boleh dikatakan minggu pertama dah selesai, nak masuk minggu seterusnya ni. Apa lagi barangkali amalan-amalan yang mungkin kita belum jadikan tumpuan selain daripada solat tarawih, Ustazah? Baik, terima kasih Eli. Alhamdulillah ya, memang 10 Ramadan yang permulaan dah selesai. Kita sekarang tinggal baki dalam 20 hari lagi lah, 20 hari lagi untuk Ramadan. Jadi saya suka untuk berkongsi dengan para sahabat penonton yang dikasihi. Ada dua perkara. Yang pertama yang kita lihat adalah amalan dia. Kemudian yang kedua adalah masa. Ya. Jadi kalau amalan itu saya boleh bahagikan kepada 7. Jadi kita boleh saya ambil 7 ini. Saya baca artikel-artikel berkenaan dengan bagaimana salafus saleh, para sahabat, juga Nabi Muhammad SAW, dia memperuntukkan ataupun menghidupkan Ramadan sebagaimana yang Eli sebut tadi. Jadi dia perkataan dia ihya Ramadan. Ya. Jadi ihya ni maksudnya menghidupkan. Menghidupkan Ramadan itu juga maksudnya menceriakan, ya, memeriahkan Ramadan. Jadi saya seronok tu, kita terhibur dengan ahli keluarga punya kelitah dan karenah kan. Jadi tak apa. Itu menandakan satu keluarga yang ceria, mereka sangat rapat, tapi apa kata kita tambah baik lagi beberapa nilai amalan. Antaranya adalah perancangan ibadah kita. Nombor 1, Eli, kalau kita gagal merancang ibadah bersama-sama dengan keluarga, dia akan jadi bertabur keluarga kita. Dan juga amalan itu juga bertabur. Jadi eloknya ada jadual yang tertentu yang kita boleh buat bersama-sama dengan keluarga kita. Dan ini para salafus saleh buat, dia letakkan malam itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Dan dia ambil 1/3 malam yang hujung untuk berqiyamul lail. Jadi dia memang siap-siap dah ada rancang dan ada bahagian-bahagian yang tertentu. Sangat indah. Very amazing. Ya? Sangat-sangat mengujakan. Kemudian yang kedua adalah peduli sosial. Jadi peduli sosial ini bagaimana walaupun kita berada di sebalik tembok rumah kita, kita kena ambil tahu tentang sahabat-sahabat kita yang lain, yang mungkin dalam kesusahan dan memerlukan bantuan daripada kita. Saya nak ambil satu cerita yang kita petik, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar. Satu masa ni dia dapat duit, ada orang bagi pada dia sebanyak 4,000 dirham. 4,000 dirham, saya calculate malam tadi, cuba cari juga nilai dia untuk current sekarang, bernilai 27,000 ke 30,000. Dan kemudiannya apabila seseorang dia nampak Abdullah bin Umar, dia membeli kenderaan, jadi dia pun datang ke rumah Abdullah bin Umar. Dia tanya, kata Abdullah bin Umar dapat duit daripada mana? Lepas tu macam mana dia boleh beli kenderaan tu kan? Dan kemudian keluarga dia cakap, semalam kami dapat jumlah 30,000 dan satu malam ni kami semua tak tidur. Satu keluarga tak tidur. Sebab apa tak tidur? 30,000 itu dikira untuk diagih-agihkan kepada fakir miskin. Jadi peduli sosial itu perlu menjadi salah satu agenda ihya Ramadan keluarga kita. Baik, seterusnya adalah berdoa. Jadi berdoa ini sangat cantik dan sangat indah. Kita kan biasa berdoa waktu nak berbuka puasa, kemudian 1/3 malam. Jadi itu memang dah cantik sangat dah. Alangkah indah dan baiknya seandainya kita satu keluarga minta ketua keluarga berdoa ataupun bergile-gile. Jadi hari ini siapa. Jadi anak-anak kita pun dia tahu berdoa, tahu nak baca doa. Besok masuk kenduri, kalau dah lepas cuti dapat kenduri kahwin ke apa tu, dah boleh tolong bacakan doa untuk majlis yang tertentu. Baik, seterusnya adalah berjemaah. Yang ini kan Eli, tolonglah kita minta kan kepada sahabat kita, sahabat penonton yang dikasihi, jangan tinggal amalan-amalan kita, especially dalam solat itu berjemaah. Dibuat secara berjemaah. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tertinggal satu solat asar itu tertinggal, bukan tertinggal solatnya, tertinggal yang berjemaahnya. Apa dia buat? Dia telah infakkan satu bidang tanah ini, diberikan, wakafkan kepada orang lain,
kerana nak cover dia tertinggal berjemaah. Sebegitu sekali ya. Kelebihan kita tu lah berjemaah. Tadi kalau boleh tarian berjemaah, so kali ini kita buat solat fardunya berjemaahnya, berbuka dengan sahur, of course kita akan berjemaah kan. Mencuci rumah mungkin, mencuci kain, jangan bagi mak je buat kan Eli. Kita minta satu keluarga biar buat secara berjemaah. Baik, seterusnya kita pergi kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil digalakkan untuk berpuasa. So, siapa yang ada anak dalam umur 5-6 tahun kan nak ajak dia berpuasa. Tapi kalau dia larat sampai akhir lah. Kalau biasanya tak larat, kan letaklah tengah hari ke puasa kan untuk buat latihan. Kalau yang dah biasa tu Alhamdulillah kita memang ada jumpa anak-anak yang begitu. Jadi ini kita ajak semua sebab ini memang adalah amalan para salafus salih dan para sahabat. Dalam satu kisah Rubai bin Muawiyah kan, dia dapat arahan daripada Rasulullah supaya berpuasa pada Ashura. Dan kemudian dia bawa anak-anak ni semua diajak untuk berpuasa sekali. Jadi dilatih dan ada yang merengek. Bila merengek, diorang pun bagi mainan. Kalau kita banyak sekarang mainan game gadget kan, tapi tak nak lagi orang hanyut dengan gadget-gadget tu. Jadi ada masa-masa yang tertentu kita bagi pada masa. Dan ini ada satu lagi adalah berkenaan dengan masa lah. Jadi masa yang sangat indah ini berkaitan dengan ihya Ramadan, kita kena kenal pasti masa-masa yang mustajab. Bagi kita dalam bulan Ramadan, seluruh siangnya itu adalah mustajab. Sebab kita dalam keadaan berpuasa. Tapi ada lagi yang lebih mustajab, iaitulah waktu berbuka puasa. Okey, kemudian waktu malam juga adalah malam, sepanjang malam Ramadan adalah malam yang penuh rahmat. Tapi ada satu waktu di malam itu di mana dia sangat mustajab. Iaitulah 1/3 malam dekat dah pada waktu sahur. Jadi dua ni kita programkan. Caranya waktu siang berbuka puasa kita berdoa. Dan waktu malam tu 1/3 malam yang akhir tu kita banyakkan istighfar. Sebab kita tidak mahu kalau Ramadan berlalu kita punya dosa ini tidak diampunkan lagi. Sebab dalam hadis ada menyebutkan bahawa kita ni akan menjadi manusia yang sangat-sangat rugi seandainya Ramadan datang, kita berkesempatan untuk beribadah dan berpuasa Eli, tetapi bila Ramadan pergi, kita punya dosa masih tinggal lagi, masih ada lagi. Jadi sisa-sisa dosa kita itu harus kita selesaikan. Dan cara yang terbaik adalah kita memanfaatkan pada waktu sahur. Ya, okey. Ustazah, kalau dikongsikan ini, apa yang Ustazah kongsikan ini, secara kalau kita tengok senarainya, boleh diamalkan. Tapi nak istiqamah ni, kalau boleh, barangkali ada tips tertentu ke Ustazah boleh kongsikan? Ya, kalau istiqamah ini antara salah satu tips lain daripada doa adalah kita buat secara berjemaah tu tadi Eli. Kemudian kita boleh bahagikan dalam keluarga kita, ahli keluarga kita ini dia punya unit-unit tertentu. Jadi ada unit siang mulai, ada unit penyediaan makanan buka dan kita sahur. Ada unit yang kejut pagi, ada unit yang buat aktiviti. Jadi dia semua AJK. Menarik juga tu. Ada carta organisasi juga dalam kata lain ya. Betul. Ada unit dia. Satu cara yang baik. Ustazah, terima kasih banyak atas perkongsian. Semoga dapat kita praktikan sebaik-baiknya dalam tempoh PKP ni ya. Ya, selamat puasa Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki berkongsi. Jadi antara amalan yang dianjurkan ya, seperti Ustazah kongsikan tadi, qiyamul lail, kemudian peduli sosial. Kalau ada kemampuan seboleh-bolehnya berkongsilah kemampuan ini dengan orang lain yang memerlukan. Kemudian berdoa dan lakukan aktiviti, bukan sahaja solat tapi aktiviti lain secara berjemaah bersama keluarga, lakukan aktiviti di rumah. Kalau sebelum ni ibu saja yang basuh pakaian, masak, boleh tolong sama-sama dan gunakan masa sebaik-baiknya untuk berdoa, beristighfar dan sebagainya, terutama di waktu-waktu yang mustajab itu. Dan paling penting, kalau misal kata susah untuk mendapat motivasi ini, buat jadual. Hari ini kakak jadi ketua, esok adik jadi ketua, lusa abang dan sebagainya. InsyaAllah penghayatan Ramadan ini dapat kita sempurnakan sepanjang tahun ataupun sepanjang bulan yang mulia ini. Okay?